Okey, jadi hari ni kita akan sambung balik subtopik yang kita dah belajar hari Senin ya, hari tu iaitu tajuk pembesaran. Okey, jadi hari Senin hari tu kita dah cari cara untuk cari kita punya pusat. Kita dah belajar tentang skala pembesaran lah. Jadi hari ni kita akan tengok pembesaran definisi dia. Kita dah belajar hari tu semua titik objek bergerak dari satu titik tetap. Titik tetap ni yang kita panggil pusat pembesaran lah. Jadi nisbah malar ni nisbah malar ni maksudnya faktor skala lah yang kita gunakan. Okey, jadi contoh gambar dekat sini kita ada titik ini adalah titik pusat pembesaran. Selalunya kita labelkan P ataupun tak kisahlah apa-apa huruf. Yang kedua, ini adalah objek, ini adalah image. Okey, jadi titik kat sini kita labelkan sebagai A. Jadi objek kita A, image kita akan ada A prime lah. Jadi kita akan kirakan dia punya panjang sisi. Ini kita panggil panjang sisi objek, PA. Panjang sisi image adalah PA prime lah kat sini. Jadi kalau kita keluarkan balik kita punya rumus faktor skala kita. Faktor skala kita ataupun ayat lain dia adalah K sama dengan panjang sisi image. Kita akan bahagikan dengan panjang sisi objek yang sepadan lah. Panjang sisi objek. Tapi dekat atasnya kita labelkan mengikut gambar lah. PA prime adalah panjang sisi image. Bahagikan dengan panjang sisi objek. Ataupun inilah K sama dengan image bahagi objek. Dia punya panjang. Ataupun kita boleh ringkaskan dia punya rumusan. K sama dengan I bahagi O lah. Okay, jadi ini dalam buku nota kamu, muka surat 33, kita boleh tengok. Ini dia ada bagi tips dekat sini. Nanti kita akan tengok apa maksud dia. Okey, jadi faktor skala yang berbeza ni, dia mempunyai kesan pembesaran yang berbeza lah. Okay, jadi sebab dalam nota kamu, dia tak terperinci sangat. Jadi cikgu keluarkan sedikit nota tambahan. Okay, kalau kita tengok kat sini, faktor skala kita K besar daripada 1. Contoh K besar daripada 1 adalah K sama dengan 2 ataupun 3 ataupun 4. Yang penting dia besar daripada 1 lah. Jadi kalau K kita besar daripada 1, maksudnya saiz image kita akan lebih besar daripada objek lah. Jadi kalau kita tengok, ini contohnya ini pusat kita, ini objek. Jadi bila kita lakukan transformasi pembesaran, image tersebut akan lebih besar daripada objek lah. Okay, jadi yang kedua, kalau K sama dengan 1, maksud dekat sini adalah saiz image sebenarnya sama dengan saiz objek lah. Jadi kalau kita lukis kat sini, pusat pembesaran, bila kita lakukan transformasi pembesaran, dengan skala 1, maksudnya saiz objek sama sahaja dengan saiz image lah. Okay, jadi yang ketiga, K kita kecil daripada 1 tapi besar daripada 0 lah. Contoh yang kita boleh bagi kat sini adalah 0.5 ataupun dalam skala ni kita biasa gunakan dia dalam bentuk pecahan lah. 1/2, 3/4. Itu dia. Jadi kalau nilai K kita adalah dalam bentuk pecahan macam ni, maksudnya saiz image tadi akan lebih kecil daripada saiz objek. Jadi kalau kita lukis, ni pusat pembesaran kita. Objek asal kita besar, image kita lebih kecil lah. Jadi kalau kamu perasan dekat sini, kita punya objek semua berada di bahagian yang sama dengan sisi yang sama dengan image lah. Semua berada di sisi yang sama, tak ada sisi sebelah sana. Jadi kita tengok apa beza dia. Maksud dekat sini, bila dia berada di sisi yang sama, skala kita semua dalam bentuk nilai positif. Jadi kita punya K akan jadi positif lah. Jadi kalau kita tengok beza dia bila K kita negatif. Bila K negatif, dia punya faktor skala yang ciri sama dengan positif tadi. Kalau 1, maksudnya K 1 ataupun K sama dengan negatif 2, negatif 3. Jadi kita akan dapat kita punya saiz image lebih besar daripada saiz objek. Cuma beza dengan positif tadi, ini nampak tak beza dia? Ini pusat pembesaran kita, objek di sebelah sana, image kita di sebelah kiri lah, dia bertentangan. Jadi kalau ada je kamu nampak skala kita dalam bentuk negatif, jadi objek dan image akan berada pada sebelah yang bertentangan lah. Ciri-ciri dia masih sama macam tadi. Kalau dia besar daripada 1, jadi dia akan lebih besar. K kalau sama dengan negatif 1, maksudnya dia bertentangan tapi saiz dia masih sama lah.
Okay, yang terakhir lebih kecil. Maksudnya contoh kita adalah K sama dengan negatif 1/2, negatif 1/4. Maksudnya imej kita akan lebih kecil daripada objek, cuma dia berada di sebelah yang bertentangan. Itu yang kita boleh kata, berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. K kita mesti dalam nilai negatif. Itu dia. Jadi kalau sini, okey, cikgu tengok kat sini. Okey, contoh yang dia bagi. Sekarang dia bagi kita gambar AB. Faktor skala dia K 2/3. Jadi sekarang dia tanya kita, apakah objek bagi pembesaran ni lah. Sebab dia nak suruh kita tentukan. Kalau kita nampak kat sini, K kita sebenarnya 2/3. Maksudnya K kita ni kecil daripada 1 tapi besar dari 0 lah. Jadi kita tahu sebenarnya dia mengecil. Kita punya imej mengecil lah. Jadi objek kita mestilah yang lebih besar. Jadi kita boleh kata kat sini lah, A kita adalah objek, B kita adalah imej lah. Maksudnya dia mengecil 2/3. Jadi objek kita adalah A, imej kita adalah B lah. Tu dia. Sekarang ni kita nak tengok, kamu faham tak maksud dia? Kalau dia pecahan, maksudnya dia punya imej akan menjadi lebih kecil. Okay, jadi contoh kat sini dia bagi bentuk R dan juga S. Skalanya 1.5 lah. 1.5, cuma dia ada negatif. Bila dia ada negatif, maksudnya dia berada di sebelah yang bertentangan. Jadi kalau kita tengok nilai dia pula 1.5, maksudnya K kita besar daripada 1 lah. Jadi bila besar daripada 1, imej kita akan lebih besar daripada objek. Jadi kat sini kita boleh nyatakan objek kita sebenarnya adalah R lah. Jadi objek kita R, imej kita adalah S. Kat situ. Okay, jadi kalau contoh, lepas kita dah tentukan kita punya skala tadi, kita akan belajar tentang cara nak lukis imej lah. Jadi cara untuk lukis imej bagi rajah kat bawah ni, dia dah bagi kita objek. Jadi dia dah bagi kita objek, dia dah bagi kita skala lah. Skala kita dia bagi 2. Jadi kalau kita tengok skala ni, kita dah nampak dah sebenarnya objek kita, imej kita akan jadi lebih besar daripada objek lah. Jadi dia akan lebih besar 2 kali ganda. Jadi apa yang kita boleh buat adalah letakkan garisan. Kita akan gariskan daripada pusat, ini kita panggil pusat pembesaran kita. Gariskan dia daripada pusat pembesaran pergi kepada mana-mana titik yang kita nak gunalah. Contohnya daripada sini pergi ke titik ini. Okey, jadi kita akan darab 2 kan. Maksudnya untuk dapatkan panjang imej, kita kena darabkan panjang objek kena darab dengan skala lah. Jadi kat situ, kalau kita nampak kat sini, kita boleh letak juga lagi satu garisan kat bawah ni. Jadi kita dah nampak lah. Kita punya panjang kat sini 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan pergi 4 kali 2, 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik kita akan berada di sini. Yang bawah ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia tak berapa tepat. Sebenarnya kita boleh guna kat bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia panjang ke kanan 5. Dia naik ke atas 2 lah. Jadi kalau kita buat 5 darab 2. 2 ni juga perlu kita darabkan dengan 2 lah. Jadi 5 darab 2, 10. 2 darab 2, 4. Jadi apa yang kamu boleh buat? Gerakkan 10 langkah 10 kotak ke kanan. 4 kotak ke atas lah. Jadi kita boleh buat dekat sini. Kita padam dulu. Jadi kita boleh cari 10 kotak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 kotak ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4 lah. Jadi kita dah ada titik kita yang kedua dekat sini lah. Jadi kat situ kita dah nampak. Okay, titik yang ketiga ni kita boleh juga buat lah. Jadi dia punya pergerakan 1, 2, 2 kotak ke kanan. Dia juga 2 kotak ke atas lah. Jadi kalau kita darabkan dengan skala kita 2, kita akan dapat
kita akan dapat 2 darab 2, 4 lah. Jadi dia akan 4 kotak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan juga 4 kotak ke atas lah. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah kita punya titik lah. Jadi apa kita buat? Dah ada titik-titik ni semua. Kita boleh sambungkan dia punya garisan. Ataupun cikgu boleh pakai warna lain supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas lah kita punya bentuk image. Okay, jadi cikgu lukiskan dekat sini. Sambungkan titik kita. Kamu kena pakai pemada lah cikgu sebab pakai freehand ni dia agak tak lurus lah. Jadi kita akan dapat satu bentuk image yang lebih besar daripada saiz objek kita lah. Ataupun kalau kamu nak confirmation adakah jawapan kamu betul, pilih mana-mana sisi. Contohnya ni, sisi objek kita 2. Jadi bila skala kita 2, maksudnya sisi image kita akan jadi 4 lah. 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya ini adalah kita punya bentuk image apabila skala kita 2 lah. Okay, jadi kita tengok contoh seterusnya. Faktor skala K kita sama dengan 1/2. Kalau kita nampak kat sini sekalipun, kita akan nampak lah kita punya image nanti akan mengecil lah. Sebab K kita kecil dari 1, besar dari 0. Jadi image akan mengecil. Image mengecil. Okay, jadi sama juga cara dia. Tarik saja daripada pusat pergi dekat titik lah. Jadi buat satu garisan. Macam tu. Dan juga buat garisan kedua pun boleh. Sebab ini salah satu cara lain yang kita boleh buat. Buatkan 2 garisan macam ni. Satu ke atas, satu ke kiri tu. Okay, jadi kita boleh kira sekarang ni. Berapa kita punya panjang sisi objek lah. 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya panjang sisi objek kat sini 4. Jadi 4 kalau kita darabkan dengan kita nak cari panjang image kita. Panjang image. Panjang image nak dapat daripada mana? Kita kena buat panjang objek kena darabkan dengan skala lah. Jadi bila kita buat 4 darab dengan 1/2, kita akan dapat 2. Jadi panjang image kita sebenarnya adalah 2. Jadi kalau kamu nampak garisan yang kita dah gabung tadi, cari mana-mana titik yang gabungan kotak dia 2 lah. Maksudnya sini 4. Jadi kita nampak tak kat sini? Ini 1, 2. Jadi sebenarnya ini adalah titik bagi image kita lah. Titik 1, 2 kat sini. Jadi kat sini pun sama. Kalau sini 1, 2. Nampak ni? Ada 2 ni. Jadi bila kita darabkan dengan skala kita 1/2, kita akan dapat 1 lah. Jadi sebenarnya kita punya titik yang ini adalah sini. Jadi apa kita boleh buat dekat sini? Bila ini 2, maksudnya dia akan jadi 1 lah. Jadi kini kita akan gabungkan dia menjadi satu bentuk lah kat sini. Kat situ. Dia tak berapa tepat lah lukisan cikgu ni. Cikgu pakai PowerPoint ni. Okay, jadi ini adalah kita punya bentuk image lah. M prime. Nampak tak? Dia mengecil. Ini objek kita. Ini kita punya image lah. Dia mengecil. Okay, contoh seterusnya. Faktor skala kita K sama dengan -2. -2 maksudnya apa? Kita punya image. Mula kita tengok nombor dia dulu. Nombor dia besar daripada 1 lah. Jadi bila besar daripada 1, image kita akan membesar lah. Image kita akan berlaku pembesaran. Okey, image membesar ataupun image lebih besar lah. Image lebih besar daripada objek lah. Okey, jadi kalau negatif pula maksud dia dia punya kedudukan objek dengan image bertentangan lah. Ini kita punya pusat. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini sama juga cara dia. Letakkan satu garisan daripada titik pergi dekat pusat lah. Gariskan panjang. Kalau boleh kita buat 2 garisan terus pun senang. Gariskan saja daripada titik pergi ke pusat lah. Okay, jadi caranya masih sama. Kirakan jarak daripada titik pergi pusat lah. Jadi kat sini titik pergi pusat 1, 2. Jadi 2. 2 bila kita darabkan dengan skala kita 2. Jadi kita akan dapat 4 lah. Jadi 1, 2, 3, 4 lah. Jadi titik kita akan berada di sini 4. Okay, jadi kalau yang ini pula, kalau kita buat cikgu tukar sikit colour supaya kamu nampak lebih jelas. Okay, dekat sini 1, 2, 3, 4 lah. Jadi 4. Ini 4 tadi kan.
Jadi 4 bila kita darabkan dengan 2, dia akan jadi 8 lah. Jadi gunakan garisan yang sama, 8 kotak ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Jadi ini kita punya kotak. Kotak ke-8. Okey, jadi seterusnya titik yang ni pula kita boleh sambung sebenarnya. Kalau kita sambungkan dia punya garisan ni, satu dia pergi ke bawah. Cuba tukar colour supaya kamu nampak. Jelas. Okey. 1, 2. Kita ada 2 ke bawah. Dan juga 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke sinilah. Jadi bila kita darabkan 2 dengan 2, dia akan jadi 8. Tapi dia akan pergi 2 tadi, bila darabkan dengan 2, dia akan jadi 4 lah. Jadi dia akan pergi 4 kotak ke bawah lah. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kat sini pun kita boleh nampak dia punya, apa yang kita perlu buat lepas tu, sambungkan saja dia punya titik-titik yang kita dah cari lah. Jadi kalau kita sambungkan titik kita kat sini, sambungkan pergi, kita naik kita punya garisan. Okey, jadi kalau kita sambungkan titik-titik yang ada, dia akan jadi satu bentuk image baru lah. Jadi sambungkan pergi sini. Kalau kamu pakai pembaris, sambungkan kat situ. Jadi kita akan dapat image bahagi objek JK. Mana titik kita? Ini L. L kita kat sini lah. L. Ini titik K. Ini titik J lah. Jadi kalau kita nak tengok jawapan kita betul ke tak, nampak tak? JK dia punya panjang sisi objek adalah 2. Jadi JK bila lakukan skala kita 2, jadi dia akan jadi 4. Kat situ. Itu maksudnya ini kita punya image bahagi objek ni lah. Jadi dia membesar 2 kali ganda tetapi berada pada sudut yang bertentangan lah. Dia bertentangan kat situ. Okay, jadi contoh yang ketiga. K sama dengan 1/2 lah. Jadi 1/2 kita dah nampak kat sini. Image lebih kecil daripada objek. Dan juga dia berada di sisi yang bertentangan lah. Sebab kita punya nilai negatif. Okey, jadi apa kita perlu buat juga? Sama juga. Keluarkan kita punya garisan. Macam tu. Okey, kat sini nampak. Dia cara yang lebih mudah adalah kalau kita ada garisan macam ni. Nampak tak dia punya jarak? 1, 2, 3, 4 lah. Jadi bila kita punya panjang sisi objek kita 4. Kita perlu darabkan dengan skala kita 1/2. Kita akan dapat panjang sisi image kita 2 lah. Ini panjang objek. Darabkan dengan skala. Dapat panjang sisi image. Jadi 4 darab 1/2 sama dengan 2. Cari titik yang bergabung dengan garisan ni mendapat jaraknya 2 unit lah. Jadi dah dapat sini satu garisan jarak 2 unit. Sebenarnya kita tak perlu cari titik lain pun. Boleh guna saja dia punya jarak lah. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi sama juga 4 darab 1/2, 2 juga. Jadi kita boleh guna 2 kotak ke sini. Dia akan pergi 2 kotak juga ke bawah lah sebab jarak dia 4. Jadi kita boleh lukis saja terus kita punya bentuk image lah segi 4 kat sini. Jadi dapatlah kita punya image and mengecil daripada objek dan juga berada pada sisi yang bertentangan. Okey, ni yang terakhir kita boleh cuba lukis sebelum cikgu nak minta kamu buat latihan. Okey, objek dia dah bagi skala kita 3. Skala 3 maksudnya dia akan image lebih besar daripada objek lah. Dan juga berada di sisi yang sama sebab dia positif. Okey, jadi caranya masih sama. Letakkan kita punya garisan. Macam tu. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah, skala macam ni kita tak nampak dia punya jarak kan. Jadi apa yang kita boleh buat, ini nampak ni titik ni. Untuk pergi titik tu daripada pusat pembesaran, kita perlu kira jarak dia lah. Dia akan pergi 2 unit ke atas, 1 unit ke kiri. Jadi bila skala kita 3, maksudnya kita kena darabkan dengan 3. Ini pun kena darab dengan 3 lah. Jadi 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kita perlukan 6 unit ke atas lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga 3 unit ke kiri. Jadi 1, 2, 3 lah.
Jadi ini kita punya titik. Image bagi sudut ke atas ni. Okay, titik yang kedua kat sini masih menggunakan jarak yang sama lah. 1, 2, ini 2, ini 1. Jadi sama juga macam tadi, darabkan dengan 3, ini pun darabkan dengan 3. Jadi bila kita kira 2 darab 3, 6. Jadi bagi 6 kotak ke bawah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga 3 kotak ke kiri lah. 1, 2, 3. Akan dapatlah titik kat sini. Okay, jadi sebenarnya kalau kita dah dapat 2 titik tu, kita boleh terus lukis kita punya image menggunakan objek yang sedia ada lah. Jadi daripada titik ni, kita nampak daripada titik ni, sama ni, matching dekat sini. Dia punya kotak dekat bawah ni hanya 1. Jadi 1 bila skala kita 3, dia akan membesar menjadi 3 kotak lah. Jadi 3 kotak. Jadi dia 1 kotak ke kiri. Jadi bila 1 kotak ke kiri, darabkan dengan skala 3, dia akan jadi 3 kotak ke kiri lah. 3 kotak ke kiri. Lepas tu dia pergi 2 kotak ke bawah. Bila 2 kotak ke bawah, maksudnya dia akan jadi 2 darab 3, 6 lah. Dia akan turun 6 kotak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu, 6 kotak ke bawah. Dan juga dia akan 1 kotak ke kanan. Bila 1 darabkan dengan 3, dia akan pergi 3 kotak ke kanan. 3 kotak ke kanan. Dan juga 1 kotak ke bawah. Jadi dia akan turun 3 kotak ke bawah sebab skala kita adalah 3. Lepas tu yang bawah ni 3 kotak ke kiri. Jadi bila 3 kotak ke kiri, 3 darab 3, 9. Jadi kita akan pergi 9 kotak ke kiri lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah kat sini. Jadi kamu akan tarik garisan ni. Lepas tu 1 kotak ke atas. Jadi 1 darab 3, 3. 3 kotak ke atas. 1 kotak ke kanan. Maksudnya kita akan jadi 3 kotak ke kanan untuk image. 2 kotak ke atas. Maksudnya dia akan jadi 6. 6 kotak ke atas. Dan juga 1 kotak ke kiri. Dia akan jadi 3 kotak ke kiri untuk image. 1 kotak ke atas. Dia akan jadi 3 kotak ke atas. Dan yang terakhir, sambungkan sahaja. 3 kotak atas ni dia akan jadi 9 lah. Jadi bila kamu gabungkan semua mengikut bentuk objek tadi, menggunakan skala 3. Maksudnya semua panjang sisi dia kita kena darabkan dengan 3 lah. 1 akan jadi 3, 2 akan jadi 6, 3 akan jadi 9 lah. Jadi bila kita dah sambung semua titik-titik ni tadi, dapatlah kita punya image bagi Q lah. Image bagi Q. Okay, jadi kamu boleh cuba jawab soalan dalam muka surat 34. Soalan 1 dan juga soalan 2 lah. Hantar pada cikgu semula untuk cikgu semak.